Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala bagi peluang kepada kita lagi sekali untuk duduk dalam majlis ta'lim. Ikhwan, ulama salaf ada kata satu perkataan. Kata para ulama salaf, esok apabila kita sampai di hari akhirat, hari akhirat ni adalah hari mahsyar ni, dia bukan hari di mana bukan hari di mana kita nak tunjuk kita ni siapa, tetapi hari kita nak cari keselamatan. Akhirat ni hari cari selamat. Jadi satu orang tu dia main dengan dia punya khazanah-khazanah harta dunia ni, itu dah tak penting. Sebab Quran kata kepada kita, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kamu akan balik bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan sebatang kara. Dalam keadaan kamu akan tinggal semua yang kamu ada di belakang kamu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, wa ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa sahaja yang kamu ada, kamu pegang, kamu genggam, kamu miliki, yanfad, dia akan binasa, dia akan habis. Yang baki, yang kekal, wa ma 'indallahi baq. Yang ada di sisi Allah, yang itulah yang kekal. Apa yang Tuhan catat tentang kita daripada amal salih, tentang fal baqiyatus salihat, apa yang baki itu adalah daripada amal-amal salih. Jadi ikhwan, dalam hadis yang kita dah baca dalam Riyadhus Salihin itu, kita jumpa hadis Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada surah kamu, rupa kamu, kedudukan kamu, apa yang kamu ada, semua Allah tak tengok. Tapi yang Allah nak tengoknya ialah kepada hati kamu dan amal-amal kamu. Ini sangat adil. Ini sangat adil. Jadi satu orang dia tidak akan dibangkit sebagai satu orang apa yang dia ada atas dunia, dia profesor ke, dia doktor ke, dia orang kenamaan ke, orang tak terkenal, ini semua dah tak penting. Yang pentingnya ialah dia mesti bangkit dalam keadaan selamat. Hak tu yang penting. Hak tu yang penting. Itu yang Allah Ta'ala firmankan tentang yauma la yunfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim. Dulu orang rasa selamat bila ada anak laki-laki, orang rasa aman, tenteram bila ada harta benda. Tiba-tiba Allah kata yauma la yunfa'un malun wala banun. Satu hari itu adalah hari harta dan anak pinak dah tak boleh tolong apa-apa, dah tak boleh bagi manfaat, melainkan istisna dia, melainkan illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim, hati yang selamat. Kita terjemah dengan hati yang selamat. Qalbin, hati yang selamat. Wallahu ta'ala alam. Apa makna hati yang selamat?
Satu, ikhwan, hati yang selamat ini Quran pernah sebut, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dikatakan kepada Ibrahim, serahlah diri kamu pada Allah. Ibrahim kata, aku telah pun menyerah diri aku kepada Rabbul Alamin. Ini yang selamat. Ini hati yang selamat. Jadi sebenarnya ikhwan, tujuan kita duk belajar ni, kita baca terjemahan Al-Ibanah ini, tujuan ni kita nak cari selamat. Tak ada apa-apa. Besok bukan Tuhan nak dialog dengan kita apa. Tuhan tak tanya kepada kita, Tuhan panggil kita, fulan, Syiah tu apa? Tuhan tak tanya soalan tu. Tapi Tuhan nak tanya kita, apa akidah kamu tentang aku? Itu Tuhan tanya. Tuhan tak tanya apa akidah orang kepada aku. Oh, kalau tanya yang tu kita selamat. Pasal kita boleh rekod pasal orang. Kalau Tuhan kata pasal apa? Jiran hang tak sembahyang. Oh, saya ingat saya paling selamat sekali. Saya boleh bagi tahu balok liat mengaji penyegan. Mana nak sembahyang? Tapi kalau Tuhan tanya pasal apa hang tak sembahyang? Kancing gigi. Jadi ini hari Allah Ta'ala sebut. Hari ini antum tengok Allah Ta'ala kata illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang dengan hati perut yang selamat. Saja Allah Ta'ala guna bahasa ini biqalbin salim. Antum tengok kita ni bila kita terkejut dan kita takut, dalam badan kita organ mana yang jadi tak tentu hala. Di badan kita bila kita terkejut, kita takut, dalam badan kita yang mana yang akan bagi satu benda yang nampak kata kita tu takut? Jantung. Dia pump berdengung. Kita lari anjing nampak. Apa akan jadi dengan jantung kita? Buah pinggang kita tak tahulah. Buah pinggang macam tu juga kan. Kan mata kita jadi macam mata kartun pusing perut. Tak. Yang akan bagi kesan dekat kita ni jantung. Tiba-tiba Allah guna bahasa tu. Allah kata pada hari tidak ada yang boleh bagi kamu selamat melainkan biqalbin salim. Kalau kita terjemah Melayu, jantung kamu itu. Bila kita bangkit di hadapan Allah, jantung kita dia pump cepat. Takut. Khusya'an min absarihim. Mereka akan menundukkan pandangan mereka dan jantung dia pump cepat. Takut kepada Allah. Oh, jangan main-main. Saya teringat ketika Syekh Maulud, dia kata apa? Dia duk ajak kan? Dia ajak gambarnya dia tengok dia punya para tulab dia, para tilmiz dia ni, pelajar dia ni, dia nampak macam main-main lah kot. Dia ajak macam tak lekat kot. Dia kata sepatah. Saya ingat sampai hari ni saya ingat. Dan kadang-kadang bila kita ingat balik ayat dia tu kita takut. Bukan takut selalu, kadang-kadang. Kadang-kadang kita rasa takut. Apa dia kata? Dia kata kita masuk semayang. Kita masuk semayang. Dia kata bila kita masuk semayang, kita takbir, Allahu Akbar. Sebenarnya bila kita semayang, dia kata, kita nak tunjuk sesuatu pada Tuhan. Kita memang bila kita semayang ni, kita nak tunjuk sesuatu dekat Tuhan. Terutama apa dia? Terutama kita nak tunjuk daripada takbir sampai bagi salam dekat Tuhan. Kita nak tunjuk yang ni lah yang Nabi hang ajak kat aku, kerana tu sampai aku berani tunjuk balik kat hang. Jadi satu orang bila dia takbir, dia tak belajar. Dia nak pamer benda tu pada Tuhan, betapa berani dia. Berani kah? Sedangkan dalam ihsan, dalam hadis Jibril, ihsan tu Nabi kata seolah-olah kamu tengok Allah. Anta'buduhu ka'annaka tarahu. Kamu seolah-olah ibadat nampak dia. Jadi Tuhan tu ada depan kita nampak. Tapi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu tak nampak dia. Mata kita ni tak kuat untuk tengok Tuhan, tapi dia tengok kita. Kita tahu Tuhan tengok kita, cuma kita tak boleh tengok dia. Tapi dia sedang tengok kita. Macam mana hang boleh takbir, macam mana hang boleh rokok. Hang berani rokok depan dia. Hang berani takbir depan dia. Sedangkan hati perut hang tahu kata yang ni Nabi dia tak ajak. Hang ingat dia boleh terima? Hang ingat dia tak buat sesuatu dekat hang? Dia kata aku bila aku semayang,
aku baca Quran. Tapi aku tak sampai tahap baca Quran, dia kata. Aku baca Quran. Kita baca Fatihah, kita baca surah. Tapi sebenarnya aku pun tak tahu nak baca macam mana. Sebab apa, ikhwan? Kita duduk depan orang besar, jantung kita dia pump cepat. Macam mana kita nak baca depan Tuhan? Ni Tuhan duk tengok kita. Kita nak alun nada macam mana, lafaz macam mana. Kita duk baca kalam dia. Dia kata, aku minta lah satu hari sebelum aku jadi mayat, Tuhan bagi pada aku bacaan hamba di depan pencipta dia. Macam mana kita nak baca depan Tuhan? Masa tu kita nak peduli taranum ke? Masa tu kita masih duk fikir panjang pendek ke? Masa tu kita masih duk fikir markah orang nak bagi ke? Sedangkan dia duk tengok kita. Dan kita nak tunjuk sesuatu. Ya Allah, ni aku baca balik kepada hang ayat hang yang hang buk turun kat Nabi hang hari tu. Satu hamba tahu Tuhan duk tengok dan kepala dia tunduk ke bawah. Dia nak baca nada apa dia nak baca? Nada tiru orang? Ataupun dia kena memilih bahasa rentah ayat yang keluar daripada hati perut dia sendiri. Kata Syekh Maulud, yang ni aku minta hampanya belajar, fikir elok-elok. Hari kita balik bertemu Allah adalah hari semua nak selamat. Masa tu aku tak kenal hampa, hampa tak kenal aku. Aku tak cari hampa, hampa tak cari aku. Mak hampa yang mengandung hampa, bersalin untuk hampa, semua yauma yafirrul mar'u min akhi. Itu suami dan isteri. Itu suami dengan isteri. Yafirru al mar'u min akhi. Lari. Ummi lari daripada abi, wa sahibatihi wa bani. Suami, isteri lari, kawan lari, mak bapak semua lari. Aku memang tak jumpa hampa. Jadi belajar bagi hampa selamat depan Tuhan. Walaupun orang kata hampa bodoh tak apa. Belajar supaya hampa selamat depan Tuhan. Oh subhanallah ikhwatul iman, ini saya katakan perkataan orang-orang salaf. Orang-orang yang berakidah salaf. Dia ingatkan kita. Dia ingatkan kita. Jadi itu sebagai muqaddimah ikhwan. Baik, muka surat 112. Saya punya tanda muka surat 112. Cik Pak Mit? Silap 102. Oh, nampak macam 12. Masalah berumur ni macam ni lah Pak Mit. Besok Pak Mit main umur saya, Pak Mit tahulah benda ni. Esok semua main umur saya, pakai tahulah. Baik, muka surat 102. 102 masalah. Iaitu di bawah di bawah tajuk Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, bukannya makhluk. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sedang membawa seberapa banyak hujah yang dia boleh bawa untuk menolak terutamanya puak Jahmiyah, menyatakan kalam Allah ni ada dua macam. Kalam yang ada di sisi Allah, kalam yang telah Tuhan cakap. Apa yang Allah dah cakap, maka itu semuanya makhluk. Apa yang Tuhan tak cakap lagi, duk ada kat dia, yang tu qadim. Pasal dia tak cakap lagi. Yang dia dah cakap, dia cakap dengan Musa ke, dia buat turun dalam Zabur ke, Taurat ke, Injil ke, Quran ke, ni semua makhluk. Sebab dapat dilihat, dapat sesuatu benda yang dapat dilihat, dapat dirasa, dapat disentuh, ini adalah sifat makhluk. Tuhan mana kita boleh lihat? Kita tak boleh sentuh dia. Kita tak boleh rasa dia. Itu baru Tuhan. Ini semua guna akal lah. Ini kita kata puak-puak ra'yi. Puak-puak ra'yi. Ini kosong lagi ada sahabat. Di sini ada kosong. Baik. Muka surat 102, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak menjawab kepada Jahmiyah ini. Dia nak mengumpul dalil-dalil Jahmiyah. Dia soal balik Jahmiyah untuk menyatakan kesalahan Jahmiyah pada menyatakan kalam yang telah Allah tuturkan itu makhluk. Tidak, dia tetap adalah kalam Allah, bukan makhluk. Quran tetap kalam Allah yang bukan makhluk. Baik.
Dia kata, kemudian dikatakan kepada mereka, jika kalian mengira bahawa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan ucapan yang telah diciptakan pada sebatang pohon. Jika kamu mengira bahawa Allah bercakap dengan Musa dan percakapan Allah Ta'ala itu Allah beri kepada syajar, kepada pokok yang Nabi Allah Musa lalu itu, kalau kamu kata yang bercakap itu adalah pokok, kalam Allah beri kepada pokok, pokok bercakap, maka itu bermakna yang bercakap itu adalah pokok dan pokok itu makhluk. Apa yang keluar daripada makhluk adalah makhluk, bukan daripada Tuhan. Kalau kamu kata demikian, berarti kalian juga menganggap bahawa Allah juga telah mencipta kalamnya pada sepotong daging, paha. Sebab benda-benda pelik yang jadi dekat Nabi ni bukan satu. Kan kisah Nabi Allah Musa, kita dah cerita dah ayat dia dalam surah Taha. Nabi Allah Musa nampak cahaya daripada belakang pokok. Maka puak Jahmiyah kata itu menunjukkan kalam Allah adalah makhluk. Allah itu khalik, tapi kalam dia makhluk. Kenapa? Allah pindahkan kalam dia kepada pokok yang bercakap. Baik. Imam Abu Hasan Asy'ari kata, baik, nak tanya lagi satu soalan. Pernah juga terjadi dalam riwayat, ketika Nabi nak makan daging pada bahagian paha, tiba-tiba daging tu kata, jangan makan aku, sebab pada aku telah dibubuh racun. Lah nak tanya, daging ni dah sembelih dah binatang tu, boleh cakap tak? Mana boleh bercakap? Impossible. Tak boleh cakap. Baik, daging yang bercakap tu nak kata apa? Apa dia isyarat? Isyarat dia Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad jangan makan daging tu. Tapi Tuhan tak direct kata dekat Nabi, Jibril bawa wahyu. Allah bagi satu mukjizat berlaku, daging tu bercakap. Daging tu kata jangan makan aku. Jadi kalam daging tu, kalam Tuhan ke kalam daging? Sebab daging tu benda mati mana boleh bercakap? Ini soalan dia kepada Puak Jahmiyah. Ini juga mengharuskan kalian untuk menyatakan bahawa kalam yang didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalam Allah Taala. Kalam Allah Taala, Nabi dengar. Nabi dengar suara tu yang orang lain tak dengar. Allah bagi Nabi dengar. Di kalam tu kalam apa? Kalam Tuhan atau kalam daging? Dia tanya. Jika Allah berbicara dengan ucapan yang telah dikatakan pada daging tersebut adalah hal mustahil, lantas mengapa kalian mengingkari jika dikatakan mustahil Allah mencipta kalamnya pada sebatang pohon? Ini membuktikan bahawa ucapan makhluk bukan kalamullah. Kamu terima ke yang bercakap dengan Nabi Allah Musa tu pokok? Kamu terima? Kalau pokok boleh bercakap, kenapa daging mati tak boleh cakap? Kalau ditolak yang bercakap itu bukan pokok, kalam Tuhan yang bercakap di belakang pokok, Allah, kalam tu ada pada Allah, tetapi Allah datangkan min wara'i syajar, daripada belakang pohon yang Musa nampak tu, pada kawasan Zi Tuwa tu wahyu turun. Maka kalau itu kita terima kalam Allah bukan pohon, maka di sini juga kita boleh katakan daging itu bercakap bukan bahasa daging, tetapi Allah bagi Nabi faham dengan bahasa Nabi faham. Nabi dengar suara daripada daging, daging tu kata jangan makan aku, daripada tabuk racun. Tapi kamu nak terima tak daging tu boleh bercakap? Ataupun kamu nak kata pada daging itu kalam Tuhan? Kalau kita kata pada daging itu kalam Tuhan, bermakna Tuhan pesan jangan makan dia. Rupanya Tuhan ni boleh dimakan. Lagi tak masuk akal. Tengok Jahmiyah nak kelupang kat mana. Jika menurut kalian erti kalamullah adalah mencipta kalam, maka mengharuskan kalian untuk menyatakan bahawa Allah berbicara dengan ucapan yang telah diciptakan pada daging tersebut. Jika mereka menjawab ya, maka dikatakan kepada mereka berarti menurut pendapat kalian bahawa Allah mengucap jangan kamu makan aku kerana aku beracun,
Maha tinggi Allah atas perkataan dan kedustaan mereka dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Jika mereka katakan mustahil Allah menciptakan kalamnya di sepotong daging, dijawab, demikian juga mustahil Allah menciptakan kalamnya di sebatang pohon, di sebatang pohon. Jadi Imam Abu Hasan dia layan pokok-pokok Jahmiyah ni dengan akal yang boleh terima, bukan berlebihan. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata di antara kebinasaan umat dulu, yang pertama biikhtilafi ala anbiyaihim. Depa suka khilaf dengan nabi depa, suka buat tak sama. Nabi ajak lain, depa buat lain. Yang kedua apa dia? Bikathrati sual. Depa suka banyak tanya. Jadi banyak tanya di sini bukan banyak tanya ingin ambil tahu, tapi banyak tanya dalam bentuk nak pelekeh. Kita memang bertanya, kita tak faham. Kenapa hadis ini sahih? Kenapa ini dhaif? Apa punca sahih? Apa punca dhaif? Itu memang kita kena ambil tahu. Itu adalah hakikat ilmu. Tetapi yang dikatakan kasatu soal ini membinasakan ialah, dia bukan soalan dia macam tu. Soalan dia macam soalan kalang kabut lah. Kan? Kalau saya masuk kubur, nak buat jamak ke mana? Ada soalan tu Hamid tanya. Kalau saya masuk kubur, nak buat jamak ke mana? Orang putih kata don't play a fool. Jangan bertindak bodoh. Jangan jadi orang bodoh lah. Orang pi sampai ke bulan tak pernah tanya jamak kasar. Dia tanya, satu hari saya dihantar ke planet Marit ke Pluto ke Jupiter ke, macam mana saya nak puasa? Jangan tanyalah soalan tu. Orang lagu kita dalam Malaysia ni, Dr. Muzaffar doktor-doktor lain semua tak pi, tak dapat cuti. Itu nama dia kasratus soal. Contoh dia Bani Israel, ma launuha, apa warna dia, lembu tu bakar ke bakarah ke, lembu tenggala ke duk saja ke, besar mana. Last sekali apa dia? Jadi syubhat dekat kami tak boleh buat. Ini Allah Ta'ala laknat. Imam Abu Hasan Al-Sy'ari dia nak menjauhi itu. Dia nak jauh tu. Tetapi dia mengemukakan soalan apa yang akal manusia boleh tangkap. Dia bukan keluar daripada kawasan ilmu. Dia masih dalam ilmu. Dia ambil, pasal itu contoh-contoh dia semuanya wujud dalam hadis. Pokok yang bercakap itu ada dalam surah Taha. Daging yang bercakap itu wujud dalam hadis. Ibnu Katsir saja bercambah dalam tafsir Ibnu Katsir tentang hadis ini. Terutama kita baca surah Maidah, kita akan jumpa Ibnu Katsir bawa hadis-hadis yang banyak macam ni. Dia bawa contoh-contoh yang wujud dalam hadis sahih. Yang hadis sahih itu menyatakan kalam adalah sifat Tuhan, tak boleh buang. Tapi kerana puak-puak ni, puak-puak yang merosakkan orang dengan akal, maka Imam Abu Hasan yang duduk zaman dia cuba mengembalikan orang dengan contoh-contoh yang wujud dalam hadis yang macam tu. Baik. Kalau kita kata mustahil Allah Ta'ala menggunakan daging itu Tuhan cakap, dan mustahil suara yang keluar daripada daging itu suara Tuhan, sebab bahasa dia jangan makan aku. Jangan makan aku. Kalau itu kalam Tuhan, Tuhan pesan dekat Nabi dia jangan makan aku. Satu. Yang kedua, Tuhan kena racun. Sebab aku telah diracun. Tanya dekat Jahmiyah, setuju tak ni kalam Tuhan? Dia kata mana boleh. Kalau yang ni hang tak setuju kalam Tuhan, bagaimana hang boleh kata pokok itu kalam Tuhan? Imam Abu Hasan matikan hujah dia dalam bentuk ra'yi, dalam bentuk dalil-dalil akal yang dibenarkan oleh hukum syarak. Kemudian mereka ditanya tentang serigala yang Allah Ta'ala berikan kemampuan berbicara yang mengkhabarkan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad simpan dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad kata hadis ini sahih. Kemudian Imam Al-Haythami juga menyatakan sahih. Al-Hakim dalam Mustadrak dia kata sahih, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Imam At-Tirmizi simpan hadis ni di dalam
Sunan Tirmizi, tetapi dia kata hasan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu cerita satu orang Yahudi. Kana rajulun Yahudiyan. Rajul ini seorang Yahudi. Apa dia? Ja'a zibun. Satu hari dia tengah gembala dia ini ra'i, pengembala kambing. Ra'i ghanam, dia pengembala kambing. Tiba-tiba ja'a zibun. Datang seekor serigala, pelari seekor dia punya kambing. Bila lari, Yahudi ni tak puas hati. Zibun, serigala. Pelari, dia tak puas hati. Dia cari sampai dapat serigala ni. Dia khetiak, dia berjaya melepaskan kambing dia dari serigala. Dia berjaya. Kira serigala dia tak mati, kambing dia tak mati, serigala dia tak berjaya makan. Dalam hadis yang saya habaq tadi ni, kata apa dia? Serigala ni merajuk. Dia pinat di atas satu bukit yang rendah, macam melengung. Dia gedik-gedikkan ekor dia. Dia kata dekat Yahudi ni, serigala tu kata dekat Yahudi, yang ni bukan marhaban Pak Min. Yang ni ada dalam hadis Imam Ahmad. Imam Ahmad nilai sebagai sahih. Al-Haythami kata hadis ni sahih, riwayat daripada Abu Hurairah. Manakala Al-Hakim kata sahih, disetujui oleh Samsuddin Az-Zahabi, Imam Zahabi. At-Tirmizi riwayatkan hadis ni, tapi Tirmizi nilai sebagai hasan, tetapi daripada riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Yang saya duk baca ni daripada Abi Hurairah, riwayat Ahmad dalam musnad dia. Serigala ni kata dekat Yahudi ni, Yahudi tu tercengang. Serigala kata, aku memakan rezeki yang Tuhan bagi, hang tarik daripada mulut aku. Aku nak makan rezeki Tuhan. Yahudi tu dengar dia cakap lagu tu. Yahudi tu kata, apa jadi kat aku hari ni? Satu benda pelik dah jadi kat aku. Pasal Yahudi dia tak takut dengan benda pelik. Sebab apa? Hidup dia dah pelik. Banyak benda pelik. Quran cerita tentang mereka ni banyak benda pelik. Tapi dalam hadis ni kata, serigala tu kata dekat dia, lebih pelik daripada tu pun ada. Serigala kata. Apa kata serigala? Di bawah sana diutuskan seorang di tengah-tengah celah-celah pokok kurma. Diutuskan seorang di tengah-tengah kampung yang berbatu-batu. Dia mampu cerita apa yang dah jadi dan apa yang akan jadi pada kamu. Kata Imam Abu Hasan, serigalanya Allah berikan kemampuan berbicara yang mengkhabarkan tentang kenabian Rasulullah. Dia boleh cerita nubuah Nabi. Dia habaq pada Yahudi tu, hang pelik aku cakap, tapi aku lebih pelik kepada hang. Nabi duk ada di bawah, hang masih Yahudi. Yahudi ni dengar, dia lari, dia pergi cerita kat Rasulullah apa yang jadi. Hadis Imam Ahmad kata dia jadi orang Islam. Dia jadi orang Islam. Bila dia cerita dekat Nabi, Nabi kata kepada Yahudi, Nabi kata, lebih pelik daripada itu pun akan jadi. Ini satu daripada tanda kiamat. Nabi kata besok seorang laki-laki akan keluar daripada rumah dia. Dia akan keluar daripada rumah dia dengan dia pakai dua na'lani, dua kasut, dan dia akan bawa sutah. Macam duk pukul orang tu, macam ekor pari lah kita kata, cemeti. Dia akan keluar pergi cari nafkah. Bila dia balik, dua kasut dia dengan cemeti dia bawa akan menceritakan apa yang jadi dalam rumah dia tentang khianatnya keluarga daripada dia. Benda tu akan jadi, Nabi kata, menjelang hari kiamat. Dan ini semua daripada tanda-tanda hari kiamat. Jadi Imam Abu Hasan ambil hadis ni. Tengok, walaupun contoh tu akai, tapi masih dalam bumbung hadis. Dia tak bawa contoh lawak-lawak. Dua ekor itik menetas, yang mana lelaki, yang mana perempuan. Yang tu contoh orang lain. Kayu yang telah raut elok-elok, yang mana ujung, yang mana pangkal. Abu Hasan tak bawa contoh lagu tu. Dia bawa contoh yang maujud, yang ada dalam hadis. Baik, nak tanya dia kata, dikatakan kepada mereka, jika Allah berbicara dengan
ucapan yang dia cipta pada makhluknya, mengapa kalian mengingkari jika dikatakan bahawa ucapan yang terdengar dari serigala adalah kalam Tuhan? Kamu kata Tuhan boleh bercakap, Tuhan bagi suara Tuhan kat pokok bercakap, maka itu dikatakan Quran itu wahyu yang turun pada Musa, bukan kalam Tuhan tapi makhluk. Kau boleh terima perkataan Tuhan ada pada pokok, maka kerana itu jadi makhluk. Lah aku nak tanya dekat hang, serigala ni bercakap, serigala ni bukan bercakap pasal PRU13. Dia bercakap pasal apa? Pasal nubuah, kenabian. Dia bercakap pasal nubuah. Lah suara serigala tu adakah kalam Tuhan? Sebab serigala bukan sifat dia cakap macam tu. Adakah itu kalam Tuhan? Hingga keanehan ini sebagai bukti bahawa ucapan tersebut adalah kalam Allah. Hal ini memaksa mereka untuk menyatakan bahawa serigala tersebut tidak berbicara dengan ucapan tersebut, dan ucapan tersebut adalah kalam Allah. Sebab seekor serigala tak dapat berbicara sebagaimana sebatang pohon tidak dapat berbicara. Jika seekor serigala menyatakan ucapan tersebut, dan jika kalam dicipta pada pohon, lantas mengapa kalian mengingkari bahawa pohon menyatakan ucapan yang telah diciptakan padanya? Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Mana kita boleh terima serigala itu bercakap itu sebagai kalam Tuhan? Tak boleh terima. Maka kalau tak boleh terima, maka kita kena kata apa? Kita kena kata itulah kalam Allah yang Allah letak di belakang makhluk dia. Sebab kalam wahyu Allah kepada Musa, wahai Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dhikri. Datang daripada belakang pohon, bermakna itu adalah kalam Allah, bukan kalam pohon. Maka ternyatalah kalam Tuhan, dia adalah kalam Tuhan. Kalam makhluk adalah kalam makhluk. Benda paling mudah kan, kalau kita duk belajar ni, kalau kita kata kalam Tuhan makhluk, di antara sifat makhluk apa dia? Binasa. Makhluk akan mati. Adakah kalam Tuhan akan mati? Kalau kita nisbah kalam Tuhan tu makhluk, orang, binatang, rimau, manusia mati. Bila mati, kalam kita pun mati. Orang tua-tua kata kan, rimau mati tinggal belang, manusia mati tinggal apa? Batang rokok. Yang tu lah yang dia dan petik ke bawah. Manusia mati tinggal apa? Tak ada apa. Semua just memory. Tuhan tu ada, dia bercakap. Kerana kalamnya keluar daripada dia tu makhluk, maka satu hari dunia akan kiamat. Bila dunia akan kiamat, habis kalam dia. Kalau kalam dia habis, macam mana kutukan Tuhan pada orang kafir akan habis dengan kiamat? Kutukan Allah pada iblis akan habis dengan kiamat. Kerana kutukan itu kalam Tuhan. Allah kata orang kafir masuk neraka, itu kalam dia. Kalau kita kata makhluk semua akan hancur, termasuklah sumpah serana Tuhan pada iblis dan kepada orang kafir akan hancur. Bermakna kutukan mereka tak kekal. Habis dia nak duduk tahu mana esok? Juga pujian Allah, janji Allah pada orang mukmin juga akan binasa. Jadi kita buat ibadat ni, bila berlaku kiamat, binasa semua. Habis janji kita tu nak pergi tuntut tahu mana? Ini sangat tak masuk akal. Karena itu kalam Allah bukan makhluk. Kalam Allah adalah kalam Allah. Jahmiyah ini satu mazhab yang sesat dari segi akidah. Daripada umat Muhammad, tetapi dia sesat. Dia sangat sesat. Baik, ikhwatul iman. Boleh faham ke pelajaran kita ni? Boleh kan? Pasal kita ni 2 minggu ni cuti sekolah. Lepas ni kita buat periksa. Kita nak tengok siapa jadi ketua darjah. Bila ustaz bangkit qiyaman, adalah orang bagi bangun. Baik. Kemudian dikatakan kepada mereka Jahmiyah, jika menurut pendapat kalian kalamullah dicipta pada makhluk, apakah kalian meyakini bahawa setiap ucapan kalian dengar adalah kalam diciptakan pada makhluk dan dikatakan semua itu kalam Allah? Jahmiyah kata,
Tuhan mampu pinjam kalam dia pada makhluk. Jadi Imam Abu Hasan nak tanyalah, betul kalau gitu? Tuhan cipta kalam dia pada makhluk. Ni kita duk sembang ni apa dia ni? Ni hak kita duk sembang ni semua kalam Tuhan kah? Saya tanya pakcik apa abang? Nak kata apa? Tuhan meminjamkan kalam dia pada makhluk. Tuhan pinjam kalam dia pada pokok, pada serigala, pada daging. Itu semua kalam Tuhan. Kita juga makhluk dia. Ni kita duk sembang ni, kalam Tuhan kah? Tak, ni kalam kita. Kalam Tuhan. Tapi Jahmiyah kata, Tuhan boleh pinjamkan kalam dia pada makhluk. Yang mana Tuhan pinjam pada makhluk, kita namakan makhluk. Oh, tak betul. Itu sekali-kali tidak betul. Nah, dalam riwayat disebut bila Nabi Allah Musa alaihi salam, Qurtubi juga sebut riwayat ini, Ibnu Katsir juga sebut riwayat ini. Nampaknya ketika berlaku tahqiq dalam tafsir Qurtubi, muhaqqiq nampaknya bersetuju kisah ini ada daripada riwayat-riwayat tafsir yang kita dengar, kita tidak tolak dan kita kita terima dia. Kenapa diterima? Sebab ada dalil-dalil daripada Nabi menyebut apa riwayat yang dialog di antara Musa dengan Tuhan ini, Nabi pernah menyebut. Di antaranya Nabi Allah Musa alaihi salam, dia pernah meminta kepada Allah Ta'ala satu kalimat dia nak pakai sebagai zikir yang siapa pun tak bisa pakai, siapa pun tak pernah pakai, bagi kat dia. Dia nak pakai itu berzikir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Allah Musa, iaitu kalimah la ilaha illallah. Jadikan dia sebagai zikir. Nabi Allah Musa kata, Nabi sebelum aku pun dah pakai dah yang ni. Aku mau yang mereka tak pakai. Allah kata pada Nabi Allah Musa, dan ini ada sokongan dalam hadis Tirmizi. Dalam Riyadhus Salihin, dalam bab zikir ada hadis ni. Nabi kata, afdalu zikri la ilaha illallah. Dan ada dalam hadis Tirmizi, dalam bab iman, kitabul iman, Nabi menyatakan bagaimana seorang itu akan tertolong dia di hari akhirat kerana la ilaha illallah yang ada dalam jiwa dia yang tidak rosak, akan diletak pada satu timbangan, dan seluruh amal hidup dia diletak pada satu timbangan. Maka la ilaha illallah akan memberi manfaat kepada dia. Allah kata kepada Musa, Musa, kalau hang ambil 7 petala langit dan bumi, hang letak pada satu timbangan, hang ambil la ilaha illallah, hang letak pada satu timbangan, hang akan dapati la ilaha illallah lebih berat di sisi Allah daripada 7 petala langit. Daripada 7 petala langit. Subhanallah. Jadi ini ikhwatul iman, kalimah yang benar, kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah ni, kalimah menyatakan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar ibadat yang benar melainkan Allah. Kerana itu, apa masalah Jahmiyah ni? Jahmiyah ni dia cuba masuk campur benda yang tak patut dia masuk campur. Dia masuk campur benda yang tak patut dia masuk campur. Dia mula masuk campur. Dia mula bagi pandangan. Dia mula bagi kritikan. Dia nak kritik apa? Dia nak kritik pasal Tuhan. Ini bukan bidang kuasa kita. Lebih baik apa yang Tuhan kata kita terima. Yang Nabi kata kalam Allah, kita kata dia kalam Allah. Kita tidak ada ilmu dan kita tak tahu apa-apa pasal, kita tak tahu apa-apa pasal Tuhan. Jika mereka katakan sebatang pohon tidak dapat berbicara kerana yang dapat berbicara adalah benda hidup, dikatakan kepada mereka demikian juga tidak mungkin kalam dicipta pada pohon tersebut, kerana kalam hanya diciptakan pada benda hidup. Jika kalam mungkin dicipta pada benda mati, mengapa tidak mungkin perkataan tersebut diucap oleh benda mati? Ini di antara Imam Abu Hasan tanya kepada Jahmiyah, kamu setujukah apa yang
kita cakap ini semua kalam Tuhan, dia tak setuju pula. Kata Imam Abu Hasan, bagaimana kamu boleh setuju pokok yang mati boleh bercakap? Sebab sifat cakap ni sifat yang hidup. Macam mana hang boleh bersetuju benda yang mati boleh bercakap? Maka ini lebih menunjukkan yang bercakap itu bukan pokok, tapi Tuhan bercakap dengan Musa. Tuhan bercakap dengan Musa dengan cara Tuhan lah. Dikatakan kepada mereka, maka mengapa kalian tidak menyatakan bahawa perkataan tidak diucap oleh benda mati? Padahal Allah berfirman tentang langit dan bumi, qalata ataina ta'i'in. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Allah berfirman kepada langit dan bumi, qalata ataina ta'i'in. Kami datang kepada Tuhan dengan suka hati. Subhanallah. Dalam hadis Nabi kata apa? Esok di mahsyar akan diheret neraka tu oleh 70,000 malaikat. Akan diheret keluar. Malaikat heret neraka keluar. Maka ada 70,000 malaikat itu, tiap satu orang tu dia pegang satu, macam kita kata tali lah. Maka Nabi kata setiap tali itu pula ada 70,000 malaikat. Kesemuanya datang kepada Allah dengan menyatakan, kami datang dengan suka ya Allah. Kami datang kerana hang suruh datang. Kami datang kepada hang ya Allah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata kepada puak-puak Jahmiyah ini, Allah Subhanahu wa taala dia bercakap dengan hamba-hamba. Wahyu Allah Ta'ala yang turun kepada para nabi, bukan turun pada semua orang, turun kepada para nabi. Allah yang pilih cara dia, Allah yang tentukan bahasa dia, Allah yang menciptakan kepahaman dia. Ini langsung kita tak terlibat. Imam Abu Hasan, masalah, anda tengok dia berbuah masalah ni maksud dia apa dia? Lagi satu hujah untuk menolak pandangan Mu'tazilah, pandangan Jahmiyah. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman kepada Iblis, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Tentunya mereka akan menjawab benar. Kata Imam Abu Hasan, ambil ayat ni baca pada Jahmiyah. Ayat ni ada tak ada dalam Quran? Ada. Surah Sad ayat 78. Allah kata, wa inna alaika, sesungguhnya ke atas engkau ini Iblis, la'nati ila yaumiddin, laknat aku sampai hari kiamat. Semalam dalam apa? TV1 kan? TV1 lah, dia duk cakap pasal tajuk dia, rusuhan bukan penyelesaian. Pasal ni lah, pasal PIU 13 lah naik Pak Mit. Ada pihak tak boleh menerima kekalahan. Mana punya Syed Halban, dia panggil sekong duduk tong situ, duduk cakap. Perempuan ni duduk cakap, tanya soalan, Syed ni pun duduk cakap lah. Lepas tu kenapa wujud orang tak boleh menerima kekalahan, protes dengan cara rusuhan ni semua ni. Lepas tu dia tunjuklah Mesir, dia tunjuk Syria, gaduh-gaduh ni semua. Lepas tu dia tunjuklah Malaysia kan. Itu keamanan dah duk ada. Kalau kita duk buat rusuhan, tengok Mesir aman dah kah? Orang kata Saddam zalim. Saddam dah mati, awak Iraq jadi aman kah dengan Saddam mati? Syria nak cungkit Asad Basid Asad ke Asad Basid ke nama dia? Awak dengan dia tak ada, aman ke Syria? Ni semua kabel lain lah. Tak apalah, itu hal dia. Lepas tu dia baca, dia kata perangai tak puas hati ni duk ada sejak zaman awal-awal Adam buat. Masa tu yang tak puas hati dekat Adam nak buat ni bukan calang orang, iaitu ketua bagi segala malaikat, Iblis. Yang tak puas hati dekat Adam ni ketua segala malaikat. Dia tak puas hati pasal dia dicipta daripada nur. Dia tak kata nar, dia kata nur. Pasal malaikat daripada nur. Jadi Iblis ni dicipta daripada nur. Jadi Iblis mula tak puas hati. Jadi siapa-siapa yang tak puas hati ni semua penyakit ni lah dia kata.
Saya bukan nak abang apalah. Cuma saya nak abang, tidak ada riwayat yang benar menyatakan malaikat itu ketua dari iblis. Itu saja. Itu saya kata Syekh ni Syekh Halban. Kita ni kalau nak, kita selalu saya kata kan, tayar kereta kita pancat. Kita pijak kereta sampai terbalik-balik sana. Orang tanya awak sampai kereta terbalik, nak berkeluar tayar. Jack sikit berkeluar tayar sudahlah. Jack sampai agama rosak. Jack sampai nak tunjuk kita cerdik, sampai tak tanya dah ke orang. Ini salah. Ini salah. Ini tak betul. Ini tak betul. Masing-masing orang ada dia punya tanggapan. Bukan kata PRU13. Kalau kita macam ni, kita pegang satu orang, kita kata sahabat, ni malam ni ada ustaz sekian. Abang lah malam ni mamak tu mai. Kan? Sahabat, jom pergi kuliah mamak tu. Dia ada dia punya persepsi. Saya tak pergi kuliah dia kot. Tak mau pergi kuliah dia pasal apa? Dia mengajak kitab Buddha kah? Dah, dia mengajak Al-Ibanah. Awak sahabat tak mau pergi. Bila dia tak mau pergi, dia ada benda yang dia terima. Pasal apa dia tak mau pergi? Pasal apa dia tak mau pergi? Saya bukan tak mau pergi. Dia mengajak semua okey. Hari tu, saya lalu tepi jalan, dia minum air soya Cina. Mamak mana tak tahu sini. Dia kata, saya sudah nampak dia minum air soya Cina. Lagu ni kau Ustaz Sunnah wal Jamaah. Nampak? Lepas tu saya pergi Johor, saya tengok dia masuk kedai Cina, dia makan kedai Cina. Jadi saya ingat ini bukan ustaz lah, dia semua buah putat lah. Dia kata lagu tu. Jadi itu hak dia. Takkan kita nak kata dia tak menerima takdir, Allah mentakdirkan si fulan jadi ustaz. Tak. Dia bukan tolak takdir, cuma dia ada alasan. Pasal apa dia tak boleh terima ustaz tu? Itu tidak bermakna dia tak mengaji agama. Dia pergi mengaji ustaz lain. Yang kita duk kata dia tak terima takdir ni, why? WHY. Pasal apa? Ya, pasal apa? Demikian PRU. Pelan-pelan. Dia tak boleh derah-derah. Dia pelan-pelan. Ada orang dia terima. Pasal apa dia terima? Dia ada persepsi dia. Ada orang dia tak boleh terima. Tak boleh terima bukan bermakna tak menerima takdir. Takdir terima. Tu, perempuan India yang kena rogol, mereka buang daripada kereta api. Ada baca surat apa? 6 orang ke 7 orang. Ni paria hak mabuk ni semua. 5 orang. Tu yang 7 sangat. Ni dekat kita ni, Datuk Susilawati. Datuk Susilawati. Depa pergi kerja masuk dalam air, depa pergi bakar, depa pergi buang semua dalam sungai. Anak dia ambil lawyer, lawan pergi mahkamah. Ni daripada lawyer kena tangkap sampai semua muka ni macam Hindra punya muka semua keluar mat. Baik, kita pergi kata dekat anak Datuk Susilawati, awak tak boleh terima takdir Tuhan ni. Pasal apa ni? Terimalah takdir Tuhan. Dia terima dak mak dia mati? Dia terima. Habis kalau hang terima mak hang mati, pasal apa hang bawa kes ni pergi mahkamah? Pasal saya terima takdir lah tu. Saya nak tahu mak saya mati macam mana. Salah ke? Ni, hak doktor hospital ni semua ni, bila mati postmortem. Kita panggil doktor, masa doktor. Dia kata pasal apa? Pasal apa you nak postmortem? Kita nak tahu sebab kematian. Doktor, orang tu dah mati. Terimalah hukum Tuhan. Dah, memang terima, tapi nak tahu dia mati pasal apa? Dia mati pasal jantung ke? Dia mati pasal sokok terlebih ke? Dia mati pasal apa? Bila kita tahu pasal apa, kita punya diary kita. Simptom tu. Apa beza jantung dengan kena santau, mati? Muka hitam serupa tu juga. Tunggu matilah, kalau tak mati ni hitam memang tak ada apa-apa. Kan? Nak tahu? Orang tu kena santau, habis ni, hitam. Bila dia ada jantung, simptom dia sama. Postmortem. Nak ambil tahu. Kenapa you marah doktor?
Kenapa you kata doktor ini kalau postmortem satu mayat lain semua bangkit, hara jadi, mayat mana nak bangkit? Come on baby, don't tell me that. Jadi satu orang yang mana sabarlah. Kita ni ahlu sunnah wal jamaah. Cakap cara ahlu sunnah lah. Bukan nak apa pun, nak tahu macam mana prosedur kalah, macam mana prosedur benang. Kita pinang anak orang kan. Kita pinang anak dia. Tak puas tengok kan. Dia minta kat kita sampai 14,000. Dia kata 14,000. 14,000 tu bersih dia tu. Kita tanya dia balik. Kita kata macam ni pak cik. Dia kata 14,000 tu macam mana? Mas kahwin berapa? Belanja hangus berapa? Tanya Pak Mik, dia buka silat. Hang satu orang yang tak tahu nikmat Tuhan. 14,000 lah, tanya apa? Dak nak tahu je 14,000 tu apa dia, mas kahwin berapa, belanja hangus berapa. Jangan duk tanya mau anak aku masuk, tak mau belah bang. Apa tu? Nak tahu saja berapa mas kahwin. Yang tu pun depa nak bagi tahu, kata tak terima takdir Tuhan. Lah ni duk mengaji akidah apa ni? Tapi jangan cerita ke orang lah, ni sajalah, saja, tak ada apa-apa. Saya tak suka ambil tahu benda tu, tapi dah tengok televisyen semalam. Dia bila tengok dia jadi macam dia jadi macam ada dia kalau tak cerita dia jadi tak bernafas. Tu yang tak suka tengok TV semua tu. Kan? Ada orang jadi mufti besar-besar semua ni, dia bagi nasihat terima takdir Tuhan. Tapi dia kata terima takdir Tuhan tu takdir Mu'tazilah ke, takdir Syiah ke, takdir Ahlussunnah. Nak tahu takdir tu takdir apa? Kawan tu masuk hospital, bini dia mati dengan anak. Dia tanya sepatah je kat Dr. Bersalin. Dia kata macam mana bini saya boleh mati? Doktor kata hang ni boleh kufur. Hang boleh keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Hidup mati semua tangan ilahi. Dia tu dengar ketuk, tak tanya apa dah. Takut terkeluar Ahlussunnah. Ni mana punya Ahlussunnah ni? Ni Ahlussunnah mana ni? Tengok ikhwan, sorry to say my brother Muslim, simple issue dia election. Tetapi kerana kita nak mempertahankan kebatilan, kita gadai akidah. Kita main takdir Tuhan. Kita kata kena beriman dengan takdir. Kena beriman dengan takdir. Pasal itu kalau konsep ini kita pakai, maka kita kena bagi tahu satu benda lagi, apa dia? Semua pencegah maksiat tak boleh tangkap hak duk buat maksiat ni. Polis tak boleh tangkap pencuri. Hak duduk lorong garu tu semua tu, kita tak boleh duk kata apa-apa. Tidak ada undang-undang, tak ada apa-apa dah. Pasal apa? Kita pi jumpa depa, kita pi tangkap depa tengah khaluan, depa boleh tanya pada kita, Ustaz mai tangkap saya? Ya. Ustaz beriman dengan takdir? Beriman. Yang menentukan saya duduk lorong garu siapa? Dia tanya soalan tu, kita pula garu balik. Siapa yang buat saya jadi GRO? Ustaz, saya tak mengaji akidah. Ustaz mengaji akidah, jaga. Ustaz kalau terkeluar Ahlussunnah, saya tak tahu. Kalau macam ni mainan takdir, sorry to say my brother Muslim, kita betul-betul satu komuniti masyarakat Malaysia ni sememangnya tak kenal akidah. Kalau yang ni jadi isu dalam perkara ni, saya bukan sokong siapa-siapa, tak. I to be myself, jadi diri sendiri. Tapi apabila bercakap pasal takdir, dia ada kena mengenal dengan kita, dengan buku kita duk baca Aqidah Ahlussunnah. Jangan main takdir. Jangan main takdir. Orang cacat, orang tanya pada Syekh Utsaimin tentang beberapa isu lahir dalam keadaan tidak normal. Lepas tu kemajuan ni semua ada, kan?
Lepas tu buat pembedahan macam mana dengan benda ni, adakah ini lawan takdir Tuhan. Syekh Utsaimin jawab apa dia? Kata Syekh Utsaimin, satu orang tu dikatakan cacat, macam mana kita punya pembandingan? Kita banding tang mana yang kata cacat tu? Tentu kita kena banding dia dengan orang yang sempurna lah. Dia beranak mai, tangan dia sebelah kiri ni dia cabang lagi 2. Jadi dia ada 15 jari balik ni. Kita kata dia cacat. Pasal apa? Pasal tak ada kelahiran macam tu. Maka Syekh Utsaimin kata, buat pembedahan, kembalikan dia pada asal kejadian. Ini langsung tidak ada kena-mengena dengan ubah ciptaan Tuhan, tak ada. Yang ubah ni lahir sempurna elok macam orang lain. Cuma dia tak berkenan hidung duk tang sini. Dia kata asyik-asyik beranak hidung tang sini. Semua all design lah dia kata. Kan semua pattern lama, buat pattern baru dia buh hidung tepi ni. Dia tutup tang sini, dia buka serombong tang sini. Yang ni mengubah ciptaan Tuhan. Yang ni tak terima takdir. Satu perempuan, dia perempuan. Dia perempuan-perempuan lain semua lahir sebagai perempuan. Dia seorang aja beranak, bulu badan macam beruang. Perempuan mana saya tak tahu lah. Ini contoh. No, daripada tangan ni sampai sini kalah mamak makan kambing tu. Mamak makan kambing terik berbulu. Perempuan ni lagi berbulu, beruang pun golek kepala. Oh, bukan spesies kami. Bayang, dia nak nikah macam mana? Kan nak menikah, selama-lama duduk dengan suami nak pakai baju macam ni. Suami kata, hang apa ni? Bukalah sikit, sampai tak steam langsung, bukalah sikit. Suami cakap kan, ni suami kan. Jadi dia nak bagi tahu macam mana kat lelaki dia. Kata Syekh Utsaimin, apa dia? Dia kena kembalikan diri dia kepada yang sempurna. Apa dia? Lihat perempuan-perempuan lain, apa sempurna. Dia boleh buang bulu badan dia semua. Ya. Dan dia boleh makan ubat bagi bulu badan tu tak naik. Pasal apa? Itu bukan normal. Itu ujian Allah. Yang bukan ujian apa dia? Beranak cantik semua, pergi makan bagi bulu naik. Kata hang perempuan, naik bulu rumah macam perempuan. Saya tak maulah, tak syok. Dia pergi makan sampai misai naik, janggut naik. Tapi perempuan, nama Safarina. Nama tu Safarina, name tag. Allah, awak pergi naik janggut kalah aku. Kita ada tengok dia. Kita nak masuk minta dia. Maka yang ni tak boleh. Yang ni yang mengubah cipta Tuhan. Yang ni yang mengubah. Tidak ada apa-apa, ikhwan. Jangan main dengan isu macam ni. Isu akidah dah jadi isu politik. Lepas tu ambil pertahan benda buruk. Lepas tu bagi tahu ahlu sunnah wal jamaah. Tak boleh. Kenapa ikhwan kita main mengaji di sini? Prinsip kita ahlu sunnah. Maka saya cerita dasar ahlu sunnah. Dasar ahlu sunnah. Akidah dia akidah yang sangat ideal. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Akidah dia sangat wasata. Adil, ideal. Apa kata Muhammad Amin Syanqiti dalam tafsir Adwaul Bayan? Wasata bermakna umat pilihan. Umat yang dipilih agamanya, dipilih prinsipnya, dipilih kelahirannya, dipilih kewujudannya, dan diberi pada mereka apa yang telah dipilih oleh ilahi. Kita ambil benda tu, kita jadi ummah. Kita jadi ummah yang sebenarnya, ikhwatul iman. Baik, tengok ikhwatul iman. Baru ni di Karua lagu tu lah juga. Saya pergi duduk tengok jam. Saya buka cerita mata, jadi rabun jauh lah. Jauh tak nampak. Duk tengok. Duk rasa timing tu cantik. Berhenti 10 suku. Rupanya kali-kali jam besar, pukul 11. Tapi baca ilmi tak apalah. Ada no time, no road and no jalan and no limit. Baik, saya habiskan yang ni je. Baik. Dikatakan kepada Jahmiyah, ini ayat 78 surah Sad. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Tentunya mereka akan jawab benar. Jahmiyah akan jawab betul, ayat ni betul.
Dikatakan kepada mereka, jika kalam Allah makhluk dan makhluk itu akan musnah, konsekuensinya jika Allah memusnahkan semua makhluk, berarti laknat Allah terhadap iblis juga berakhir dan iblis tidak lagi sebagai makhluk terlaknat. Ini juga bererti meninggalkan agama dan menolak firman Allah. Sesungguhnya telah tetap laknatku atas kamu sampai hari kemudian. Nak kata macam mana? Jadi iblis itu dia tak laknat sampai bila-bila lah. Jadi bahaya kalau dikatakan kalam Allah itu bukan kalam Allah. Dikatakan kalam Allah itu makhluk, sangat bahaya. Kewajipan sembahyang akan terhenti, kewajipan puasa akan terhenti, semua akan terhenti, bahaya. Jika laknat tersebut tetap hingga hari kemudian, iaitu hari pembalasan atau hari kiamat, sebagaimana firman Allah Maliki Yaumiddin, iaitu hari pembalasan, kemudian iblis tersebut kekal dalam neraka selamanya dan terlaknat dengan kalamullah alaika la'nati, berarti kalam itu tidak boleh musnah. Dan ini membuktikan bahawa kalamullah bukan makhluk, kerana makhluk berkemungkinan tidak ada. Jika kalam Allah tidak mungkin bersifat tidak ada, berarti kalam Allah bukan makhluk. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak memberi kepada kita hujah-hujah. So, habis tak ada kita baca banyak kan. Ada benda faham dan benda tak faham. Yang kita faham tu kita mau ingat. Saya ingat semuka je perhabis bang 4 minit lah. Alam-alam celuk perkasam. Orang kata kan, alam-alam yang seokok perhabis ya, sebatang tu. Satu muka je. Kemudian dikatakan kepada mereka, jika marah, redha dan murka Allah tidak dikatakan makhluk. Allah marah, Allah murka, semua Tuhan begitu dalam Quran. Dia marah iblis, dia marah orang bunuh orang. Orang bunuh orang ni Allah Ta'ala kata aku bagi laknat, aku murka pada dia. Dia bagi tahu marah dia. Marah, murka, redha Allah Ta'ala, kita nak kata apa? Makhluk kah? Apa? Sebab dia datang dengan kalam Tuhan. Allah menceritakan sifat dia. Allah kemudian dikatakan pada mereka, jika marah, redha dan murka Allah tidak dikatakan makhluk, mengapa kalian katakan kalam Allah itu makhluk? Murka Allah, Jahmiyah kata itu bukan makhluk, itu adalah qadim pada dia, istilah qadim pada dia. Kita Ahlussunnah kita tak pakai istilah qadim, tapi dia pakai istilah tu. Dia kata itu bukan makhluk. Kata Imam Abu Hasan, bagaimana hang boleh kata marah Tuhan, redha Tuhan bukan makhluk, tapi kalam Tuhan makhluk? Sebab apa? Daripada kalam Tuhan menceritakan sifat tu. Macam mana hang boleh kata kalam dia makhluk, sifat itu bukan makhluk? Barang siapa menganggap kalam Allah makhluk, maka dia juga harus menyatakan bahawa marah dan murka Allah terhadap orang kafir akan sirna. Sirna ni tak silap saya pudar. Dia akan jadi sirna, pudar. Ridhanya terhadap para malaikat dan nabi juga akan pudar. Sehingga tiada lagi keredaan terhadap para walinya dan kemurkaan terhadap musuhnya. Perkataan ini sudah keluar daripada Islam. Itu Imam Abu Hasan punya jawapan. Itulah kita katakan tadi, ikhwatul iman, kita belajar tentang akidah yang najihah, yang selamat. Imam An-Nasafi dalam kitab dia Aqidah Nasafiyah, dia kata apa? Dia kata tariqatus salaf a'lam wa aslam wa tariqatul khalaf ahkam. Dia kata siapa yang pakai jalan salaf, bermakna dia pakai jalan berilmu dan jalan yang selamat. Siapa pakai jalan khalaf, maka dia telah memakai jalan yang bijak, tapi belum tentu dia selamat. Sebab berdiri di depan Allah nak selamat, bukan nak bagi tahu saya ni orang bijak, nak selamat, maka pakailah jalan salaf. Salaf kata kalam Allah bukan makhluk. Dikatakan, cuba kalian terangkan kepada firman Allah, innama qauluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendaki, kami hanya menyatakan padanya kun,
jadilah, maka jadilah dia. Ayat ini macam mana? Ayat Nahli 40. Allah kata kalau kami nak sesuatu, iza aradnahu, kami nak sesuatu, an naqula lahu. Kami kata pada benda yang kami nak dengan ilmu kami, kemampuan kami, kudrat kami, kami kata kun. Yang kami nak tu kami kata kun, jadi. Maka dia akan jadi. Apakah kalian mengira bahawa ucapannya terhadap sesuatu adalah makhluk sebagaimana yang dikehendaki Allah? Bila Allah kata dia nak sesuatu, dia kata jadi. Apakah pandangan kamu tentang apa yang Tuhan nak dan Tuhan kata kun? Adakah itu juga makhluk? Mereka menjawab tidak. Katakan kepada mereka, mengapa kalian mengingkari bahawa kalam Allah yang mana datang adalah Al-Quran bukan makhluk? Sebagaimana pengakuan kalian bahawa ucapan kun adalah bukan makhluk. Macam mana hang boleh terjemah benda ni? Dia tanya, Imam Abu Hasan tanya, macam mana hang boleh terjemah? Allah kata bila dia nak jadi sesuatu, itu saya katakan tadi, Jahmiyah kata apa? Apa yang ada dekat Tuhan yang belum Tuhan cakap lagi ke orang, pada dia yang tu kadim lah, bahasa dia lah kadim. Apa yang Tuhan dah cakap, Tuhan dah berfirman, pada dia yang tu adalah makhluk. Imam Abu Hasan tanya, hampa pisah dua benda ni macam mana? Macam mana hampa buat dua benda ni? Allah ni iza aradnahu, bila dia nak sesuatu, apa yang iradah dia nak ada pada ilmu dia, ada pada kekuasaan dia. Dia tahu nak buat benda tu macam mana. Masa tu dia kata kun. Masa dia kata kun, bukan ada apa-apa pun. Bukan ada makhluk apa-apa pun. Keluar dah kalimah kun. Bila keluar kalimah kun, jadi benda tu. Ini Ahlus Sunnah lah Pak Mik. Kalau Syiah dengan tarikat, dia tak kata kun. Dia kata jadi semua ni daripada apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Cuma saya tak tahu rokok tu daripada Nur Muhammad ke Nur apa, tak tahu lagi. Tapi pokok padi, bunga, ros, Abu Bakar, Umar, Osman, nak jadi raja, nak jadi apa, semua daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad ni pun ada dua jenis. Satu nur hakiki, satu nur idhafi. Ini macam tu punya perbahasan. Kita Ahlus Sunnah tak ada nur. Tak ada pakai Nur Muhammad ke, Nur siapa, kita tak pakai. Innama qawluna li syai'in. Kami ni kata Allah, kalau kami nak jadi sesuatu, kami kata kun, jadi. Kami kata kun, jadi langit. Kami nak langit. Kami nak langit jadi. Kami kata kun. Yang kami kata dengan kami nak, dia jadi seirah. Dia tak jadi kontradik. Kata Imam Abu Hasan, yang macam ni hampa nak kata apa? Kata mereka, yang ni bukan makhluk. Jika kalian kata bahawa ucapan Allah terhadap sesuatu dengan kun adalah makhluk, dikatakan kepada mereka, jika kalian kata bahawa kata tersebut makhluk sementara Allah telah berfirman, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya menyatakan kepadanya kun, jadi, maka jadilah dia. Memaksa kalian untuk menyatakan bahawa ucapan Allah terhadap sesuatu dengan kata kun sebelumnya juga sudah dikatakan kepada kata tersebut dengan kata kun. Kata Imam Abu Hasan, Allah ni masa dia nak turun wahyu kepada mana-mana nabi dia pun macam tu juga. Innama qauluna li syai'in iza aradnahu. Kami nak turunkan wahyu, itu yang kami nak. Kami kata kun. Kami kata jadilah wahyu yang kami nak turun, maka wahyu itu turun. Wahyu itu turun. Semua duk praktis lah. Praktis nak perang. Orang Arab dulu orang Arab dulu kan, Juha kan, kita cerita pasal Juha.
Juha ni dia tak ada benda nak buat. Dia suka macam kacau orang lah. Kacau orang. Tapi last sekali dia kacau orang tu, kacau diri dia balik. Dia buat macam mana? Dia sembelih kambing. Dia sembelih kambing. Dia kata, dah sembelih kambing dia. Dia sembelih kambing pula, kambing yang paling berpenyakit. Dia tak mau makan. Dia nak bagi orang makan. Dia duduk fikir, dosa pula lah. Dia pergi belakang rumah dia jauh sikit, dia korek, dia tanam kambing tu. Tanam. Dia tanam kambing, dia buat macam kubur orang. Naik batas jengkai, bubur batu nisan. Lepas tu dia pilih nama. Kan orang Arab kan, kambing dia belah apa pun, dia bubuh nama. Macam kita kan, belah kucing panggil comel. Nama kucing, Sarina. Kita ingat bini dia, rupanya kawan tu keluar dengan loceng semua bulu gebu. Nama kucing Sarina. Jadi bila Sarina ni mati, menangis sampai seminggu. Laki tak balik rumah seminggu, tak menangis. Kucing mati, menangis seminggu. Sarina. Beli kucing 1,300. Kita tengok kucing pun kita terkejut. Kucing ke rimau ke, besar. Juha pun buat lagu tu. Kucing dia panggil nama Syekh. Dia pergi tulis atas batu nisan. Mungkin dia kata raja'a ila rahmati rabbih ismuhu Syekh. Lagu kepala otak dia lah. Ini telah kembali ke rahmat Tuhan dia. Dia kata memang binatang ni kembali ke rahmat Tuhan pasal depa malaikat tak mai tanya. Jadi pasang nama dia Syekh. Dia tahu dia sembelih kambing yang paling masalah, dia tanam di situ. Kira dia rindu dia pergi tengok. Dia tengok pula ke bawah sana, dia pergi campur dengan orang. Dia tengok ada orang ni lah, sedih lah, putus cinta lah, apalah, mungkin kematian juga. Juha kata apa? Dia kata aku sejak aku duk pergi ziarah kubur Syekh tu, rindu aku pun lega. Dia kata, cuba hang pun rindu kan, cuba hang pergi ziarah kubur Syekh. Dia ni tak tahu kata Syekh tu kambing. Dia ni punya duk ingat kubur Syekh betul. Maknanya keramat wali songo. Jadi dia ni pergi tengok kubur dengan batu nisan, dengan raja'a ila rahmati rabbih, nama dia Syekh. Ulun doa, ya Allah ampunlah dosa Syekh ni. Ya Allah dengan berkat Syekh ni hang cabutlah rasa rindu aku. Allah ni yamhullahu ma yasha. Hamba dia minta hilang sedih, Tuhan cabutlah sedih tu. Pergi lagi, Juha kata pergi lagi, aku bila teringat kat Syekh, aku pergi jumpa Syekh, lega rindu aku. Bawa dia pergi pergi dengan muka sedih, balik muka happy. Kawan kata happy nampak? Dia kata lepas ziarah kubur Syekh. Syekh mana? Itu pun habaq Syekh ni, tak tahulah, aku pun dulu lagu tu lah, sejak kalah PRU sedih aku pergi ke kubur Syekh tu, aku rasa pun lega sikit. Apa kan? Naik. Jadi terkenal lah kubur Syekh ni. Kubur Syekh ni terkenal. Satu hari Juha ni dia tengok orang pelan ramai pergi kat kubur Syekh ni. Pelan ramai. Dia pula hari tu kita kata macam ada, tak tahulah projek dia ke, ada benda lah dia nak jumpa pembesar. Dia tanya dia hampa pergi mana? Dia kata hari tu ni lah duk minta kat Tuhan supaya bagilah rezeki sikit. Sejak pergi kubur Syekh tu balik, Tuhan pun bagi yang macam-macam. Tu yang pergi letak pisang tu. Dia pun ada masalah. Dia macam orang kata apa? Lost memory tu tak? Bila dia tengok orang banyak pergi kubur Syekh, dia kata kat diri dia. Dia kata, jom aku pergi try doa kat kubur Syekh ni. Mana nak tahu aku pun dapat. Sedangkan dia tahu Syekh dia tu kambing, bukan orang. Tapi last kali dia kena tipu dengan apa yang dia buat. Dia yang makan diri dia. Satu masa dulu Juha juga, dia ada satu buku, lebih kurang sangat 11 jilid kot, cerita pasal Juha ni aja. Juha ni bahasa kita Pak Pandiak lah. Dia perkenal orang.
Dia perkena orang. Macam mana dia perkena? Dia turun pergi ke pekan, dia jumpa orang. Dia kata, "Noh, pergi kah? Raja buat kenduri, pergi kah? Saya pergi pukul 4 habis." Orang kampung buat ambil. Orang kampung dengar kejam ni. SMS kata, abang semua orang kampung, semua pergi pakat berduyun. Semua pergi pakat berduyun. Nak pergi rumah istana. Dengarnya ada kata kenduri sebelum pukul 4 habis. Jadi bila dia duduk turun, rumah dia canggah jalan, dia duduk turun, dia tanya, dia pergi mana ramai-ramai ni? Dia kata, pergi kenduri di istana, pukul 4 habis. Apa Juha kata? Jom aku pergi, mana nak tahu dia buat kenduri sungguh, sebelum pukul 4 aku dapat makan. Orang Arab panggil Juha. Dia buat cerita, lepas tu cerita tu dia tak boleh keluar daripada game yang dia buat. Betul tak? Ada apa saya nak abang tu? Saya pun tak tahu apa saya nak abang. Terlupa habis dah. Nak abang apa pun terlupa habis dah. Kapal terbang duduk atas kepala tu. Konsentrate dia lari habis dah. Yang nak punca cerita tu nak abang apa pun terlupa dah. Tak apalah, dengar bila. Tak boleh pindah, dia tak mai dah. Kita berhenti dekat ni lah. Masalah muka surat 105. Kita berhenti tang situ. Wallahu a'lam.